Masih menemani Auda tepat jam 8.33 minit pagi di Rampai Pagi bersama dengan Nat dan Afifah. Pada kali ini akan mengikuti segmen kegemaran Nat secara peribadi. Nat sangat suka segmen ini sebab selalunya ilmunya dapat kita bawa balik ke rumah dan selalu ingat segmen Bisai Tahtu membawakan tajuk 6 rahsia belajar terbukti berkesan bersama dengan narasumber kita Yang Mulia Tuan Rusli Bujang. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, masih Nat. Alhamdulillah. Nat sebenarnya sudah ada sneak peek tadi sedikit apa yang Tuan Rusli akan kongsikan. Tapi mungkin dapat memberi mukadimah pertamanya ni Tuan. Untuk tajuk kita pada hari ini, silakan. Terima kasih dan juga FIFA. Baru saya tanya-tanya baru kenal. Tapi tak ada kaitan juga ada teknik itu kan. Saya cuma ingat apa ni. Saya ingat FIFA tu FIFA. FIFA untuk relate, untuk connect. Terima kasih. Sebenarnya apa yang ingin saya kongsikan pada pagi ini adalah kesan daripada beberapa hari lepas ini saya menghadiri sebuah forum, jadi ahli panel lah dalam forum itu. Kemudian beberapa hari sebelum itu berjumpa juga ada jemaah di masjid yang sudah agak berumur lah. Jadi daripada interaksi ini yang sudah berumur ada 60-an, 70-an ada memberikan itulah bercakap katanya sekarang ni umur macam ni payah sudah lagi kan mengingat, payah kan belajar apa ninya. Itulah, jadi saya terkesan untuk menyampaikan sesuatu lah berhubung pada perkara ini. Tadi daripada perspektif psikologi, tapi yang saya kupas pada pagi ini, insyaAllah ya daripada perspektif neuroscience, artinya segala urat-urat saraf kata ni yang dalam muntakat itulah. Seram lah bunyinya. Macam seram, tapi kalau kata ini memahami, ternyata belajar itu, hadis Nabi itu, kalau tadi belajar itu daripada buayan sampai ada ujungnya tadi belajar itu itulah kelebihannya itu. Jadi tani ingin saya menyampaikan di luar sana. Tapi dan dalam masa yang sama juga barangkali anak-anak petani pun sekarang ini sedang masuk ke musim peperiksaan pertengahan tahun juga sebelum bercuti nanti awal bulan 7 nanti. Jadi saya ingin berkongsilah perkara ini. Bahkan sebenarnya kalau dalam segmen Bisai Tahtu ini saya banyak mengupas tentang itu hati, kesedaran sosial apa inilah. Tapi sebenarnya ini bidang saya yang awal-awal sekali ni saya kembangkan lah, memberikan motivasi dalam belajar apa ni lah sebenarnya lah. So itu banyak dalam kepala saya ni kan sudah saya cukup ataupun silakan. Harapnya waktu kita cukup sebagai manusia dulu. Tadi saya tu bawa dia ni sebagai apa namanya ni cuba hafalkan dulu. Ada 12 senarai. Dihafalkan 12 kali. Bukan untuk adalah ini untuk demo. Kalau saya nyuruh lama dia. Okey. Bukan itu sebenarnya lah. Tujuan saya itu saya ingin mengongsikan cara ini sudah hafalkan. Cara menghafalkan cara ini. Sebab kalau tadi belajar dengan teknik yang betul apanya, insyaAllah tadi boleh salah satu saya menghadiri kursus yang untuk kaitan dengan memoriannya. Itu sangat luar biasa lah. Dalam masa 2 minit itu dibaginya kami 50 digit. Satu digit pertama, dua, ketiga. Random secara rawak diminta daripada audiens. Minta nombor ni lah. Sampai 50 digit. Nombor telefon tadi 7 digit saja. Ini 50 digit. Seluruhnya hafal dalam masa 2 minit. Hampir luar biasa. Hampir mustahil lah. 2 minit saja. Tapi ternyata orang yang dengan tekniknya yang betul. Dia dapat menghafal semua tu. 50 digit. Tapi yang hampir mustahilnya lagi ialah ia boleh beritahu nombor itu daripada digit yang ke-50. Berundur ke belakang sampai ke nombor yang pertama. Yang dihafalkannya dalam masa 2 minit. Yang 2 minit tadi itu. Dengan teknik yang betul. Apa tekniknya tu? Adakah tuan akan mengungsikan dia? Itu dia. Ajar dulu. Apa saja yang sempat dibaca tadi? Nat semua hafalkan telur, daging, sudu gerpu, minyak wangi, bawang, kebaya. Okey, satu cara tadi menghafal dengan cara biasa. Ini saya kongsikan sedikit masa saya sangat terhad di sinilah. Sebab dengan teknik yang betul lah tu insya-Allah kita ni boleh menghafal. So ini cara konvensional kita ni menghafal lah. Tadi kan mengulang-ulang boleh-boleh perkara yang sama lah. Kita salah satu cara kreatif daripada kita ni menghafal satu persatu telur, daging, sudu dan garpu dan seterusnya ni. Ya kata ni boleh jadikan satu cerita. Tapi maksud cerita tu luar biasa sehingga kata ni pun jadi tekanan. Okay, saya beri contoh ni sebenarnya lah. Bayangkan saja ada sebiji telur dalam poket. Bayangkan.
Kemudian keluarkan daripada sebiji telur itu keluar seekor kerbau. Kerbau itu ada tanduk, ada 2 tanduknya. Tanduknya 1 sudu, 1 garpu. Okey, keluar dari telur, keluar kerbau. Kerbau itu tanduknya sudu, garpu. Dan lepas itu jalan-jalan nampak ada perempuan pakai kebaya. Lepas tu jalan-jalan, ya hampir-hampir dia umpamanya dia makan minyak wangi. Daripada sana somehow lepas tu terpijak kulit pisang. Kulit pisang dan dia terabah. Bila dia terabah tu terlanggar gelas kaca tu, gelas ada tumpah, gelas satu berisi jus avocado, kemudian sabun. Kemudian dimarah manager dia tu suruhnya cuci dia pakai sabun. Lepas cuci pakai sabun, mesti gosok bersih-bersihnya pakai berus gigi. Lepas itu catnya terkupas suruhnya cuci semula pakai kelulusan dan bawa pengilat kuku suruh pakai itu. Okay, nah mungkin sebenarnya mungkin lupa. Kan baru nak ceritakan dia kan. Cuba ingati cerita saya tadi tu. Cuba saja cuba ke cerita. Okay, daripada kerbau keluar telur. Lepas tu ada daging, sudu garpu. Lepas itu ada minyak wangi, ada kebaya, ada pisang, gelas, jus avocado. Pengilat kuku last sekali lah. Pengilat kuku yang last sekali. Lepas tu sabun, berus gigi. Yang diingati tu kepala apa tadi? The story ceritanya. Betul. Itu luar biasa. Sebenarnya teknik ini pernah juga dikongsikan oleh salah seorang ustazah kami ketika di sekolah Arab. Kalau sekolah Arab kan orang lain ada 6 subjek sahaja untuk belajar O-level kan, ataupun 8. Kalau kami ada 11 ataupun 13. Jadi bukunya tebal-tebal. Kata cikgu kami mesti hafal harfin biharfin, maksudnya satu huruf. Jadi katanya jangan hafalkan hurufnya, hafalkan ceritanya. Sama macam yang Tuan Rusli kongsikan. Saya kongsikan ceritanya. Tadi masa di luar di belakang tabir ini sempatlah saya mendengar tadi perbualan dengan FIFA tadi tentang macam nostalgia. So itu sebenarnya ada kaitan dengan memori kita, dan memori itu dikaitkan dengan perasaan. Nah ini lagi ada trik. Memori kita ni mungkin lupa sudah, tapi perasaannya still there. So kalau artinya kalau kita ni mau menghafal sesuatu, kalau kita hafal dengan perasaan, dia akan lebih bertahan lama. Dan tadi itu teknik berkaitan dengan untuk kita ni connect sejak associate berkaitan dengan perkara itu. Itu antara teknik. Cuma yang ingin saya buktikan tadi itu dalam masa yang singkat. Tani boleh menghafal. Sudah terbukti live away. Dan sangat suka dengan pendekatan Tuan Rusli, selalu sangat praktikal. Dapat kita ni buat, dapat kita ni cuba pada waktu ini, Betul. Sangat menarik sekali. Alright. Jadi sebenarnya itu sudah 2 kali, itu sudah ujung-ujung. Ujungnya pengilat kuku. Start with the end. Artinya itu sudah rumusannya yang ada sudah tahu. Rupanya dapat jadi. Kalau saya di sekolah, kalau sekolah bagi motivasi sekolah, selalunya saya akan mengambil pelajar yang selalu dapat nombor ujung sekali. Sebab saya mau mencabar yang lain itu. Yang naikkan ni, yang kalau yang selalu nombor ujung sekalian ni, selalunya akan merasa tidak confident. Tapi kalau dapat mengalahkan orang di bawah yang banyak pandai-pandai itu, artinya akan boost orang punya semangatnya, keyakinan dirinya. Ternyata selalunya menjadi. Saya ada soalan, sangat quick question. Kalau perkataan memang sangat mudah sebab kita ni ada cerita. Tapi kalau nombor digit tadi tu Tuan macam mana? Numbers menggunakan teknik yang berbeza. Okay? Ada unsur-unsur kata kalau tekan dengan nombor berarti dikaitkan dengan macam jadi cerita lain. Contohnya tadi kami mengerti simpang. Simpang apa simpang makan. Mau ingat misalnya 525 lah simpangnya lah. Jadi instead of 525 tu kita akan mengenang cerita ada 5 Ferrari dalam sengaja dibesar-besarkan lah. Saya mula ingat ada 5 Ferrari, ada lampu jauh besar, dua di sebelah kiri dan 5 tayarnya jangan ada. So bila kita ingat tu 5 tu mudah untuk ingat. Okay? Artinya sama je sengaja di-exaggerate tadi besar-besarkan untuk kita ni yang melekat dalam kepala kita itu. Okay, so ada teknik yang berbeza dan setelahnya nombor 1 ke 101 diubah jadi ada perkataan-perkataan tertentu. 1 hingga 9 sorry. Bahkan kalau ini sampai 100. Okay. Atau mungkin satu part lain lagi lah. Pada pagi ini sebenarnya saya ingin cuma itulah berkongsi kepada yang di luar sana itulah yang berkata kalau dengan peningkatan umur. Ada benarnya dari segi neuroscience. Kalau tadi ini belajar
umur tani benar-benar masuk kepala tu umur 5 tahun kalau ikut kajian sains. Sebab neuro kata ni dah terdapat neuro tani itu berbilion-bilion, bahkan ada yang mengatakan sampai 25 bilion sel-sel neuron ketani tu. So kita umur 5 tahun itu berkembang. Cuma kita pada umur 20 atau memang agak sukarlah untuk yang menghafal apa ni. Suatu masa belajar awalan ni itu macam mengalir saja. Sebab itu jangan tanya putus asa. Ya dah terhati singat sana. Soalnya untuk kita ni belajar ni, maksudnya saya tajuk saya ni saya terbukti berkesan. Maksudnya terbukti berkesan itu sudah dibuktikan secara saintifik melalui kajian-kajian, melalui eksperimen bahwa dengan kaedah-kaedah yang ingin saya kongsikan dalam secara ringkas saja, insyaAllah akan dapat memberikan kesan yang berpanjangan. Antara yang 6 yang akan saya kongsi ini saya sebut sebentar awal supaya mudah doa. Yang pertama tu dengan memberikan perhatian, attention, beri perhatian. Yang kedua awas. Tadi alert, awas. Yang ketiga tu tidur. Yang keempat kita perlu exercise. Yang kelima perlu adanya rehat. Dan keenam tu kesilapan. Ini yang beri terkejut ni kadang apa pula kesilapan. Wah, kesilapan tu masuk dalam listnya. Masuk dalam list. Suatu dah 6 yang ingin saya kongsikan. Kenapa? Dengan 6 ini insya-Allah kita akan lebih dapat berkesan lah. Kita ni boleh mengingati perjalanan, peristiwa, kejadian apa ni dengan lebih baik. Insya-Allah. Insya-Allah. Menarik sekali ya. 6 rahsia belajar yang mana yang akan terbukti berkesan. Jadi kami ingin tahu juga ni Tuan mengenai apa yang 2 rahsia pertama, iaitu awas dan juga apa tu Tuan tadi? Yang pertama tadi tumpuan, berikan tumpuan. Tumpuan. Yang kedua awas. Tumpuan dan juga awas. Boleh kongsikan lebih lanjut. Kalau jujur dah sampai ya. Silakan. Yang pertama sampai kita ada beberapa minit lagi. Masih ada waktu. Yang pertama pentingnya tumpuan. Ini berdasarkan kajian neuroscience. Maksudnya neuroscience itu kajian tentang urat saraf ketani dalam otak ketani lah. Yang pertama pentingnya beri tumpuan. So tumpuan sekarang ni saja. Ini saja ni Nina. Sekarang cuba alihkan tumpuan itu kemari. Apa namanya ni? Dekorasi umpai laut lah. Kalau saya tanya berapa helai semuanya mungkin belum pernah ada. Apa yang sekarang ni macam baru notice sekarang ni. Sebelum ni tadi dah tahu rupanya ada warna pink di dalam itu. Di dalam tu. Rupa-rupanya bawahnya tu batu-batu kecil. Pikir styrofoam. Kan? So kan itu ajaibnya bila kata dia memberikan tumpuan itu. Nah, cabarannya sekarang ni tumpuan ni yang jarang ada ni. Pasal apa? Tu dia ni. Telefon dah. Payah kata dia memberikan tumpuan masa ni. Sampai mendengar tu sampai kata ni melihat tadi. Ada kajian mendapati kita ni scroll itu 187 kali sehari. Indah hairan. Okey. Bahkan lebih kali itu secara umum sih itu average 100. Tapi ada tu kadang hal-hal yang penting tentang kucing yang Jomel bah. Ya ada tarikan cuma itu tu tumpuan tadi itu hilang di sana. Sedangkan yang pertama ni kalau kita ni mau mengekalkan dalam masa yang lama tu yang pertama sekali berikan tumpuan. Artinya tumpuan itu kita ni mendengar dengan penuh minat sehingga atau sebab antara sebabnya itu ia akan jadi melekat bila kita berikan tumpuan yang baik kepada apa juga subjek ke apa kata dah masalahnya ni well done macam dia memberikan tumpuan teknik apa ni memberikan tumpuan yang efektif sepenuhnya dengan ekspresi muka dengan posisi tubuh apa bila ada SOL square position lean forward eye contact sama relax apa so you semua ada ni itu tunggu detail sekarang kalau panjang masa saya akan kupas satu tapi itu yang penting tumpuan ni tadi ini antara yang awalnya awal untuk kita ni mengekalkan bahan-bahan yang ingin kita dipelajari itu berikan tumpuan sepenuhnya. Suatu kalau dalam bahasa adanya lagi mindful bahasa yang baru-baru inilah. So ini yang perlu kalau kita ni buat saja kan insya-Allah betul lah. Mestinya berita tumpuan misalnya kalau ada perjumpaan interaksi sama beri keluarga. Berita tumpuan nyata gagal megang telefon dah stop good lah sambil bercerita megang telefon ataupun melihat hal-hal lain lagi berikan tumpuan. So insyaAllah ia akan bertahan lama. Sama juga kalau kita dibuka rapat sama anak-anak apa kata berikan tumpuan pada antu apa yang dicakapkannya tu. Jangan baru bercakap sedikit teruskan bagi nasihat. Andaknya tu lah. Ataupun kena kawan ni kan sudah apa cakap kan. Yang nak bagi tumpuan tu yang beri ada tumpuannya tapi tumpuan ke dalam. Tumpuan pada dirinya sendiri. Sepatutnya dalam keadaan interaksi itu tumpuannya sepatutnya keluar. Keluar tu maksudnya kepada orang yang kata dalam perbuatan dan macam-macam lagi apa yang penting yang pertama ni pentingnya untuk kita ni memberikan tumpuan itu yang pertama. Kemudian yang keduanya alert maksudnya kita ni
berawas, bersedia untuk mendengar ataupun mengingati apa ni lah. Maksudnya bersedia tu artinya petani sudah persiap bukannya tu autopilot saja Pak. Macam kalau tadi kan belajar kalau sudah ngalih belajar kan duduk saja kan dada satu yang dada fokus kan tidak dia bukan jadi sadar dengan niat yang betul dengan dia akan duduk saja dada. Tapi dada maksudnya dada alert di sana Pak. Jadi kalau yang memberikan tumpuan suatu tadi kemudian alert bersedia untuk anak ini itu yang ni. Alert tadi macam-macam dari segi itunya. Macam mana kita ni mempersiapkan diri supaya kita ni lebih awas untuk menghadapi apa itu. Contohnya dari segi permakanan ada minum-minum tertentu. Kafein misalnya, walaupun jangan berlebihan lah. Kafein sebenarnya bagus untuk kita ni alert kita ni itu. Memberikan tumpuan supaya terjaga. Sebab kafein itu membantu otak kita ni itu untuk bekerja lagi. Sesuai dengan fungsinya itulah. Jangan saja berlebihan pengambilan bertidur. Kemudian namanya pun tidur. Tidur pun sebenarnya pada segi adanya tu, which is tu poin yang saya cakap. Tapi tidur tu sebenarnya kata ni sudah memberi tumpuan, tadi sudah awas. Ada ketikanya bila sudah ngalih otak tadi bekerja, perlu jadi lihatkan tidur. Perlu jadi tidur kan. Jangan terdiam tu di apa namanya tu ditawar-tawar. Tidur tu kalau tidur kalau mata tidur tak. Dan termasuk sekali dalam kalau pelajar kalau tadi mau menghafal untuk jangka masa yang lama kan. Macam kalau ini ajaib juga kalau tadi belajar membaca sebelum tadi tidur dibaca. So perkara itu akan terus berlegar dalam pikiran tadi tu walaupun sudah tadi tidur di bawah subconscious mind kita ni, pikiran bawah sadar yang akan terus berlegar untuk jangka masa panjang. Yang kita dibaca dia tu hippocampus yang bekerja iaitu otak jangka pendek sajalah. Tapi tak untuknya berpindah kepada otak jangka masa panjang kita masa tidur itu gunanya tu. So, itu gunanya tidur untuk kita ni belajar apa ni lah. So ni tadi saya ulang lagi boleh supaya mudah. Sebenarnya ada juga teknik-teknik mengulang ni. Yang pertama tadi sepatutnya Bisai Tato adalah segmen sejam. Sepatutnya kan. Sebentar saya ingat saya ingat yang pertama tadi adalah tumpuan. Cuba bagi saya simbol. Macam mana tumpuan ini kalau jadikan simbol macam mana ya? Ini macam mana? Tumpuan. Macam mana? Tumpuan. Yang kedua tadi awas. Kalau awas macam mana simbol? Tangan. Kalau awas macam awas. Okey Pak. Ini antara kaedah mengingati lagi supaya ingat so tadi ulang balik-balik tu. Jadi buat lebih kurang. Tumpuan. Ini ulang balik-balik 3 kali. Tumpuan. Awas. Tak mungkin tadi lupa perkataannya. Tapi kita ingat perkataannya ini tumpuan kan. Kali tumpuan. Awas. Kalau kanak-kanak pasti suka ni kan. Pasti mereka akan ingat macam kalau dulu di bangku sekolah mungkin ada kalau kita ni panjang untuk artikel ataupun informasi yang akan kita ni hafalkan, tapi kadang ada cikgu tu dia jadikan lagu. Dijadikan lagu sampai ke hari ini walaupun itu di jam 6 kami masih ingat lagunya. Jadi so itulah kan. Tapi namun topik ataupun poin seterusnya yang akan kita kupas adalah berkenaan dengan rehat Ani. Sebenarnya apa yang Tuan Rosli kongsikan tadi sangat menarik sebab ada kaitannya dengan apa yang kami kongsikan awal tadi berkenaan dengan zona pertama dan dengan zona kelima. Tuan ada mendengar keindahan itu? Ada. On the way tadi. Jadi zona pertama adalah bila mana kita bangun dan zona kelima adalah bila mana kita ni sebelum tidur. Kalau kita ni kan example ataupun secara contohnya lah kita ni kan menghafal. Jadi kalau menghafal di antara waktu terbaik adalah sebelum tidur. Jadi kalau selalunya anak-anak kan sebelum diorang tidur kalau kena exam apa yang akan dihafalkannya itu dibacanya benar-benar sebelumnya tidur. Sebab atutah yang paling melekat jadinya. Sangat ada kait rapat dengan apa yang Tuan Rosli kongsikan. Namun kita ni kan tahu bagaimana tidur, rehat, exercise, semua ni dapat menjana ke arah teknik pembelajaran yang lebih berkesan. Macam tadi disuruhnya tumpuannya, tadi suruhnya membagikan tadi apa tadi? Awas. Tumpuan berikan awasnya. Suruhnya rehat itu sebenarnya sangat perlu. Atau Allah Taala tu design ke tadi untuk memang ada pandangannya. Kalau terlampau lebih memberi tumpuan, hilang tumpuan. Kalau terlampau awas, mana lagi dah kita tadi dapat alert sepanjang masa dapat. Itu yang menjadi tadi manusia itulah.
sudah ada kekurangannya. Kekurangan itu menjadikan tani lebih kuat sebenarnya. Tani tahu di mana kekuatan kita, di mana kelemahan kita. Andang sudah Allah Ta'ala desain kita ni macam tu. So, cakap tentang yang tiga itu tadi. Sebenarnya tidur kita ni, rehat ni, exercise itu sangat tani perlukan untuk dan ini bukan hanya secara bukan hanya nasihat para doktor apa, tapi dari segi neuroscience memberitahu bahwa tidur yang mencukupi itu sangat penting untuk mengekalkan memori untuk jangka masa yang panjang. Jadi tadi mungkin sudah belajar. Ada teknik belajar. Saya kongsikan secara ringkas. Ada kaitan dengan neuroscience. Kalau tadi mau belajar itu, secara idealnya ahli-ahli psikologi menerangkan nantinya paling lama kita belajar itu setengah jam saja. Lepas setengah jam itu dibagi kepada ada rehat 5 minit. Artinya kurang tu gitu 25 minit. 20 minit tadi belajar, 5 minit berehat. Lepas itu baru lagi sambung lagi belajar kalau mau belajar. So ada 25 minit, rehat 5 minit. Suatu sudah sejam. Kalau lepas sejam ni jangan lagi sambung terus. Rehat dulu. Panjang lagi rehatnya tu 30 minit. Kenapa ada perlu dari rehat tadi untuk memberi ruang kepada pikiran kita untuknya reset semula. Macam mengasah kapak untuk mengasah. Jangan biasa asah terus. Aus benar tu kapaknya tu. Betul. Okay, jadi ada rehat tu di sana memberikan ruang kepada otak kita itu untuk bekerja lebih baik lagi sebenarnya. Tapi daripada kita ni push berhabis, ia dah pulang lagi bekerja tu. So itu secara ideal tu kita sudah tekniknya yang kalau saya pergi ke sekolah-sekolah apa ni yang saya beritahu ni kalau belajar itu jangan lebih setengah jam, 25 minit saja. Lepas tu rehat 5 minit, 20 minit, 5 minit. Sejam rehat lagi. Kalau sudah 2 jam belajar, itu lagi lama rehatnya. Okay? Tapi orang main mana ada rehat-rehat. Mainlah. Segan pasal atur rehat sudah. Bukan. Jadi sebab kita orang yang gamer yang mana ni lah mendesain game satu. Anak sengaja sudah tahu di sana akan menghasilkan hormon dipanggil dopamin. Dopamin ini orang macam jadi edik secara langsung. Jadi itu sebab tu habis saja game habis tu mau lagi next lagi. Kalau itu dopamin ada pelibatan di sana chemical yang agak berbahaya. Sebenarnya baik dopamin ni untuk kalau berlebihan. Tapi kalau berlebihan itu yang digunakan di social media apa ni di sana lah. So itu kenapa game satu artinya orang yang bergame itu yang berikan tumpuan dengan permainan itu. Ia minat dengan ada tu. So sebab tu game satu menjadi satu teknik belajar yang berkesan sebenarnya. Sebab tu ada gamification menjadikan pelajaran ini supaya fun lah, siok pelajaran tu. Itu mindset. Betul. So itulah tiga-tiga ni tadi perlu pada rehat, perlu exercise ni tadi untuk memudahkan lagi kita ni untuk untuk perjalanan darah kata ni, perjalanan darah dan sebagainya lah. Kemudian di akhir sekali itu tadi rehat itulah mengalih apa itulah. Jadi itulah tiga tu yang saya sebut tadi itu kena panggil itulah teknik Pomodoro. Pomodoro itu maksudnya itu dipecah-pecahkan kepada setengah jam itu teknik belajar berkesan sebenarnya. Ini tapi saya ni ingin saya memberitahu itu kalau kita ada masalah rehat itu insya-Allah tanya akan lebih mudah lah mengingati semua inilah. Alhamdulillah. Jadi pendekatan yang sangat praktikal yang dapat dikongsikan untuk semua penonton-penonton kita. Inda kira sama ada untuk anak-anak yang di bangku sekolah walaupun kita faham waktu ini adalah waktu musim peperiksaan ataupun hampir saja ke musim peperiksaan tapi teknik-teknik dan rahsia-rahsia ini dapat juga diterapkan kepada orang-orang dewasa. Di sini kita ingin menyangkah mitos bahawa orang tua ni boleh belajar laginya. Orang tua ni malas sudah dia lagi dapatnya kepala ni. Ada istilah macam tu ni tuan. Sebab kita ni semua peringkat umur dapat dengan mindset yang betul dan dengan rahsia dan teknik yang betul. Mungkin ada lagi sedikit sebanyak rumusan ataupun mungkin sedikit sebanyak rahsia lagi. Yang kadang itu kesilapan. Tadi jadikan apapun kesilapan itu bahan kita ni untuk belajar sebenarnya. Kenapa bila kita buat mistake satu jadi ada tu pulang rahsia belajar sebabnya ada beberapa perasaannya tu kalau kita buat kesilapan antaranya tadi silap apa antaranya tadi merasa serba salah malu apa dan sebagainya tapi dengan rasa silap dengan tadi menjadi berawas-awas jangan lagi kemudian I don't want to be in this lagi situation macam merasa malu so atau mengajar tani untuk menjadi lebih baik. Bayangkan orang yang langsung pernah buat silap dia belajar apa-apa itu. Betul. Artinya tadi kesilapan itu sebenarnya antara dari segi teknik belajar terbukti berkesan tadi kesilapan itu sebenarnya memberikan bukti bahawa kita itu boleh belajar lagi. Jadi secara rumusan lah yang 6 tadi itu yang satu pertama itu berikan tumpuan apapun yang kita lakukan berikan tumpuan itu kepada atau fokus dalam situasi tadi itulah here and now we be present. Atau yang keduanya itu awas. Apabila kita ambil tumpuan awasan ini mengukuhkan lagi memori ingatan kita itu. Dan yang ketiga itu mendapatkan tidur yang cukup. Tidur ini berguna untuk memastikan
apa yang kita pelajari itu dapat bertahan lama, berpindah daripada otak sementara kepada otak untuk bertahan memori yang bertahan lama. Yang kepada itu perlunya kita exercise. Exercise satu menjadikan otak kita itu menjadi lebih sihat, dan yang kelima tu perlunya rehat. Rehat tadi untuk mengelakkan kita ni orang fatigue, ngadih otak tadi itu sudah terlalu letih untuk mengingat menghafal apa-apa perkara. Dan sekali itu tani belajar daripada kesilapan tani. Silap itu growth, artinya kita ini manakan pandai saja. Daripada kesilapan tadi itu yang kita akan terus berkembang dan menjadi lebih baik lagi, insya-Allah. Insya-Allah, mudah-mudahan ya dapat menjadi pengajaran untuk kita ni semua. Biasanya kalau kita ni salah, tani takut nak membuat lagi. Tapi ini adalah salah satu yang saya pelajari juga dari movie terbaru. Tuan sudah melihat tidak Inside Out 2? Sudah. kan? Awal sudah. 1, 2, 3 sudah. 1, 2, 3 sudah. 3 sebenarnya tu. 3. Jadi Nat sangat suka dengan movie tersebut sebab ia membagi pengajaran setiap emosi itu ia memainkan peranan. Macam tadi kalau kita ni salah, kita ni ada rasa sedih, malu dan sebagainya kan. Tapi perasaan-perasaan ni penting juga supaya kita ni melakukan balik kesilapan itu. Cuba kalau sekiranya kita ni malu, cuba kalau sekiranya kita ni rasa serba salah dan sebagainya, kita akan ulangi balik kan kesalahan itu. Jadi terima kasih Tuan Rusli berkongsi berkenaan dengan 6 rahsia belajar terbukti berkesan ini. InsyaAllah mudah-mudahan berkesan untuk penonton-penonton kita ni. Dan bersama lagi kesempatan, tumpuan awas Anand ingat, okey. Terima kasih dan Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.